Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena terus menonton channel ini. Petang ini kita memang terkejut dengan tindakan pemuda Perikatan Nasional yang membuat satu laporan polis terhadap yang didakwa oleh mereka pakatan jahat, pimpinan atau pemimpin gabungan perpaduan. Kita boleh ketawa dulu kah? Ketawa sikit apa? Bukan mengejek pun, kita hanya rasa lucu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, oke? Tekan butang subscribe itu percuma dan Anda mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, yang kita nak ulas pada petang ini ialah tindakan pemuda Perikatan Nasional yang telah membuat laporan polis terhadap pakatan jahat. Mereka katakan pakatan jahat, pemimpin gabungan perpaduan. Yang saya hairankan, kenapa dorang buat ni laporan polis? Apa sebab mereka buat laporan polis pun saya tak tahu. Mereka kata pakatan jahat. Okeylah, kita baca dulu apa pakatan jahat yang mereka maksudkan ini. Kamu tinggalkan komen kamu kalau kamu pun rasa bingung juga macam saya lah. Okey? Pemuda Perikatan Nasional PN membuat laporan polis berkenan pakatan jahat antara pemimpin parti-parti pemerintah berkaitan perjanjian persefahaman kerjasama yang didakwa merosakkan dan memudaratkan demokrasi. Yang saya hairankan, ini dorang kata pakatan jahat. Perjanjian yang dibuat kemarin itu, saya tahu ini merujuk kepada MOU, itu dikatakan pakatan jahat. Tapi yang dulu langkah Sheraton itu, yang turut terlibat itu adalah parti-parti yang kata pakatan jahat ini, yang menggelar pakatan jahat ini, tak pula mereka fikir pakatan jahat. Mana lebih jahat sebenarnya? Perjanjian MOU yang dibuat untuk menstabilkan politik Malaysia yang suka lompat parti, yang suka dipancing, yang suka ugut, yang suka tarik-tarik sokongan, yang terbiasa sudah dengan budaya baru. Bukan lompat parti tak boleh sudah, tapi tarik-tarik sokongan lah, pancing-pancing ahli parlimen lah, buat tebuk atap lah. Itu baguskah? Mana lebih teruk? Yang mau menandatangani tujuannya untuk menjaga kestabilan politik Malaysia itu kah? Ataupun tebuk atap? Mana satu pakatan yang jahat? Tolong kamu bantu saya, tinggalkan komen kamu dalam ruangan komen itu. Sebab pemuda Perikatan Nasional ini menggelar apa yang terjadi kemarin dulu itu sebagai pakatan jahat. Sehingga mereka buat laporan polis. Yang saya hairan dulu langkah Sheraton, kenapa tidak buat laporan polis? Kenapa laporan polis tidak dibuat untuk langkah Sheraton? Padahal langkah Sheraton itu pada pendapat saya boleh juga ditukar bukan langkah Sheraton. Tapi kebetulan pula boleh disamakan sebutan dengan syaitan. Langkah syaitan yang menyebabkan ketidakstabilan politik Malaysia berterusan, berantai sehingga pada hari ini. Semua ketidakstabilan politik yang berlaku di Malaysia pada hari ini sebenarnya bermula daripada langkah Sheraton, langkah syaitan tersebut. Tapi kenapa tidak dibuat laporan polis pada untuk pakatan yang jahat itu lebih jahat sebenarnya. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, Ketua Pemuda Ahmad Fadli, Ketua Pemuda Perikatan Nasional yaitu Ahmad Fadli Sari, menyifatkan perjanjian antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, dan warisan itu memudaratkan kerana ia memerlukan ahli parlimen gabungan dan parti terbabit mengundi hanya satu cara yang dikehendaki oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Baru tadi telah dimuktamadkan, telah disahkan oleh Rafizi Ramli, timbalan Presiden PKR. Beliau telah mengesahkan dan beliau memberi jaminan bahawa MOU yang ditandatangani itu hanya berkaitan dengan yang memerlukan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Hanya undi yang memerlukan keabsahan, contohnya bajet. Kalau mereka tidak undi, maksudnya tidaklah boleh menggugat keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dapat mengganggu gugat kestabilan politik Malaysia, itu perlu. MOU itu berfungsi, kata Rafizi Ramli.
tetapi selain itu tidak berfungsi. Maknanya mereka sebenarnya masih bebas. Saudara-saudara sekalian, perjanjian tersebut menurut pemuda Perikatan Nasional ini, perjanjian tersebut adalah haram dan tidak sah di sisi undang-undang karena ia menyekat dan bercanggah dengan prinsip demokrasi berparlimen, katanya dalam kenyataan itu. Kenapa yang saya heran, kenapa orang-orang yang terlibat di dalam perjanjian ini tidak pula muroyan, tidak pula buat laporan polis. Yang membuat laporan polis ini yang tidak terkait pun, tiada kaitan pun dalam perjanjian itu. Adakah sebenarnya mereka sudah kecewa dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu yang telah memuktamadkan bahwa beliau pasti akan menang esok? Tak tahulah, saya pun tak fahamlah sangat kenapa mereka kata perjanjian yang bagus, itu yang dapat menstabilkan politik Malaysia ini dikatakan pula pakatan jahat dan dilapor pula pada polis. Tapi yang dulu Langkah Sheraton yang terlibat siapa? Anda jawablah sendiri. Yang terlibat itu siapa? Antaranya ialah Parti Bersatu dan pimpinan presidennya sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin. Yang itu pula tidak dikatakan sebagai haram. Tak haram pula ya. Itu yang hairanlah. Memang hairanlah saudara-saudara sekalian. Fadli juga mendakwa perjanjian itu yang ditandatangani menjelang usul undi percaya terhadap Anwar pada hari esok Isnin bercanggah dengan 5 perkara dalam perlembagaan dan tidak sah menurut akta kontrak. Beliau seterusnya mendakwa pimpinan atau pemimpin PH, BN, GPS, GRS dan warisan melakukan kesalahan di bawah 4 seksyen kanun keseksaan dan melanggar 2 seksyen bawah akta kontrak. Pemuda PN membuat laporan ini untuk mengekang perbuatan jenayah pemimpin PH, BN, GPS, GRS dan warisan dalam menekan asas kebebasan ahli-ahli parlimen yang dijamin di bawah perlembagaan untuk menekan hak dan suara mereka supaya boleh disenyapkan, katanya. Apa yang dimaksudkan dengan hak kebebasan ahli-ahli parlimen ini? Adakah mereka menyesal akta anti lompat parti itu telah dimuktamadkan? Bagi saya, akta itu sangat bagus. Beliau membuat laporan polis di IPD Dangwangi petang tadi. PN, BN, GPS, GRS dan warisan yang membentuk kerajaan perpaduan menandatangani perjanjian itu kemarin menjelang usul undi percaya terhadap Anwar pada Isnin di Dewan Rakyat. Antara kandungan tersebut ialah kegagalan ahli parlimen dalam kerajaan perpaduan mengundi atau menyokong Perdana Menteri dalam usul-usul berkaitan dengan usul percaya, perbekalan atau sebarang usul berbentuk prosedur yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan dikira meletak jawatan. Timbalan Perdana Menteri kedua Fadilah Yusof semalam menjelaskan matlamat asas perjanjian itu untuk menjamin kestabilan politik. Beliau menepis dakwaan ia akan membawa kepada pemerintahan diktator kerana perjanjian itu menghendaki rundingan dengan semua pihak bagi mencapai kata sepakat. Timbalan Presiden PKR juga Rafidi Ramli hari ini menjelaskan semua ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan bebas mengundi mengikut kepakaran dan pandangan sendiri, kecuali dalam perkara berkaitan keabsahan kerajaan. Beliau berkata antara undian berkait keabsahan kerajaan termasuk usul undi percaya terhadap Perdana Menteri dan undian perbekalan. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dan mohon kiranya Anda tekan butang subscribe dan kamu tinggalkan komen Anda tentang tindakan pemuda Perikatan Nasional membuat laporan polis yang mengatakan bahawa perjanjian MOU yang baik yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu melalui kerajaan perpaduan untuk menstabilkan politik Malaysia digelar sebagai pakatan jahat. Yang saya nak soal, Langkah Sheraton dulu tu jahat atau haram? Tulis dalam ruangan komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye.